Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi peluang kepada kita dapat kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan alhamdulillah kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk hadir salah satu daripada kewajipan yang ditetapkan ke atas kita, iaitu belajar ilmu agama Allah SWT. Dan insya-Allah kita terus sambung mengajar kita. Kita muka surat yang ke-58. Nombor 3. Nombor 4 dah. Okey. Qala muallif rahimahullahu ta'ala anhu, kata pengarang kitab, dia kata sunat-sunat yang patut dikerjakan sesudah sembahyang. Nah, ini kita masih lagi berada pada bab solat sunat. Nah, solat bab sunat-sunat yang dikerjakan selepas sembahyang. Dan yang keempat iaitu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alit ya dzal jalali wal ikram. Dan yang kelima, dan dibaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Dan yang kenan dibaca ayat 18, 19, 26, 27 surah Al-Imran. Dah tu siapa habis syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qis la ilaha illa wal azizul hakim inna dina 'inda Allah Islam sampai habis dah. Dan yang ketujuh, mengucapkan subhanallah sebanyak 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Nah. Dan yang ke-8, kemudian dia baca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan yang ke-9, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dan yang ke-10, Allahumma inni patul diikuti dengan kemudian dibaca doa. Okey, tengok. Dan yang ke-4 dia sebut tadi Allahumma antas salam, dia sunat. Nah. Wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alat ya dzal jalal wal ikram. Ya Allah, engkau adalah sejahtera, dari engkau datangnya sejahtera, kepada engkau kembalinya sejahtera. Oleh itu wahai Tuhan kami, hidupkanlah kami dengan sejahtera dan masukkanlah kami ke dalam taman syurga sejahtera. Maka berkatlah engkau wahai Tuhan yang maha besar lagi maha pemurah. Dan sunat kita baca zikir tersebut. Yang mana dia sebut tadi 56 riwayat Muslim dan selainnya dengan lafaz Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Ini hadis dah riwayat Imam Muslim.
Maknanya selepas sembahyang dan kita ni kadang-kadang gaduh dah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, akak punggung lagi. Sombongnya kita dengan Tuhan ni. Dah. Maknanya kita sebagai hamba selesai daripada pekerjaan sebaik-baiknya dah. Kita ambil apa yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita nak masuk rumah orang pun gitu juga. Nak masuk dengan cara molek, nak tubik pun dengan cara molek juga. Dan kita derak rumah orang wisalah, nak balik tu ayat sepatah. Dan maknanya gitulah kita di dalam solat. Apabila dalam sembahyang ni kita mula dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam, lepas tu baca pula zikir-zikir yang mana ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Kadang-kadang kita ni lepas wisalah tu panah punggung dah. Dah. Kadang-kadang tu imam tu baru salam pertama dia bangun dah. Gaduhnya kita. Kalau dengan Tuhan ni, betapa sombongnya kita dengan Allah. Siapa tak boleh nak duduk sekejap dan dengan Allah tu lepas wisalah ambillah. Dia kata tadi ya Allah engkau adalah sejahtera. Nah, kita puji Tuhan. Dari engkau datangnya sejahtera, kepada engkau kembalinya sejahtera. Oleh itu wahai Tuhan kami, hidupkanlah kami dengan sejahtera dan masukkanlah kami ke dalam taman syurga sejahtera. Maka berkatlah engkau wahai Tuhan yang maha besar lagi maha pemerah. Itu salah satu tanda kita sebagai hamba sentiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima iaitu ayat kursi. Nah, ayat kursi ini gapo dia kursi? Kursi. Kursiyun dalam bahasa Arab, kursiyun tu kursi. Dah. Tapi sini gapo makna ayat kursi? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kalau kita terjemah, dah. Maknanya luahnya kursi Tuhan. Nah. Sebab tu dalam Al-Quran dan hadis kata Sufyan As-Suri, orang hok faham zahir Quran dengan hadis ni boleh sesat. Faham tak ni? Kita faham zahir Quran dengan hadis boleh jadi sesat. Maknanya kalau wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, kalau kita kata luahnya kursi Allah itu dak memenuhi antara langit dan bumi, kafir selalu. Boleh kafir ke? Rasa akidah. Dia rasa akidah dengan kafir ni benda tula. Dah, kafir ni kasar sikit. Rasa akidah lembut sikit. Supaya kata bodoh dengan jahil benda tula. Kalau panggil jahil tak apa lagi, panggil bodoh marah lalu. Benda tula. Nah, masuk wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, makna kursi-kursi ni kita tidak boleh meletakkan Allah Taala itu duduk atas kursi. Tak boleh. Nah, hak ni salah satu dia panggil ayat mutasyabihat. Dan dia sebut di dalam tafsir Ar-Rahman, makna kursi itu gapo? Kursi itu maknanya ilmu Allah. Kursi itu bermakna ilmu Allah. Kita tidak boleh nak kata dan Allah Ta'ala tu duduk atas kursi gapo, tidak boleh. Sebab Allah Ta'ala itu wajib bersifat dengan sifat menyalahi makhluk. Kita tidak boleh nak meletakkan Allah Ta'ala tu sama dengan makhluk, tidak boleh. Kalau letak sama dengan makhluk jangan. Batu dalam ilmu Al-Quran, dalam ilmu hadis kita perlu belajar. Maknanya kalau nak tafsir Al-Quran ikut kepala otak kita, kepala akal kita ni tidak tercapai apa yang nak dikehendaki syariat. Pernah berlaku dalam Malaysia kita ni, seorang mufti dah mengeluarkan fatwa bahawasanya usus babi itu halal boleh makan. Sebab apa? Kerana di dalam Al-Quran Allah Ta'ala tidak sebut secara jelas bahawasanya usus babi itu boleh makan. Tapi Allah Ta'ala melarang, tak haram, mengharamkan makan daging babi sahaja. Lepas tu dia kata Allah Ta'ala tak sebut pula. Tak, larang makan usus babi, tulang babi. Tak, Allah Ta'ala tak larang. Maknanya situ memahami zahir Quran sahaja. Hak ni mufti.
Bukan kata orang kampung serupa kita ni. Hak tu mufti maknanya memahami Al-Quran secara zahir. Ni bahaya. Memahami hadis secara zahir. Tu bahaya. Sebab tu kata Sufyan As-Suri, faham Quran zahir boleh rosak akidah. Sebab tu bab Al-Quran, bab hadis, kalau kita tidak tahu, lebih baik kita diam. Kalau kita tak pernah belajar, haram sama sekali kita mengajar. Biasa banyak berlaku Malaysia kita ni belajar 2-3 hari, mengajar 2-3 tahun. Boleh khatam tafsir Al-Quran. Nak tafsir Al-Quran ni wajib dia kena ada 14 ilmu baru boleh tafsir Al-Quran. Di Malaysia tak ada seorang pun ulama yang boleh tafsir Al-Quran. Tak ada. Kecuali dak bekas mufti Kelantan dia buat tafsir Ar-Rahman. Kalau terjemahan tu banyak. Kita jangan faham terjemahan dengan tafsir itu serupa lain. Terjemahan ni dia lain. Dan terjemah lain. Terjemah tak panggil tafsir. Itu terjemahan. Tafsir-tafsir iaitu dia panggil, dia ada tafsir dua. Yang pertama tafsir ijmali. Ijmali iaitu tafsir secara ringkas. Yang kedua tafsir tafsili. Tafsir secara terperinci. Malaysia kita ni setakat ni tak ada dengar lagi seorang ulama dak mengeluarkan tafsir Al-Quran, tak ada. Terjemahan ada. Tapi apa yang dirakamkan dari terjemahan tu banyak. Tu banyak. Hak dirakam. Tu banyak. Maknanya kita ilmu tafsir ni bukan ilmu yang ada hak mudah. Sebab tu Al-Quran dengan hadis kalau kita tak faham, lebih baik kita dia. Okey. Dan dia sebut seterusnya tadi iaitu baca ayat kursi. Dari Abu Umamah berkata Rasulullah SAW bersabda, sesiapa membaca ayat kursi pada setiap lepas solat, maktubah tiada tertegah dari masuk syurga kecuali mati. Diriwayatkan oleh Nasa'i dan ditasahihkan oleh Abbani di dalam As-Sahihah. Sekarang ni hadis ni dia sebut di dalam kitab Bulughul Maram. Nabi SAW sebut, siapa hak baca ayat kursi setiap kali selepas solat, lepas mayat baca ayat kursi. Maknanya dia kata tiada tertegah dari masuk syurga kecuali mati. Seseorang tu tak boleh nak masuk syurga kecuali mati. Faham tak maksud dia? Tak faham tak? Maknanya seseorang tu apabila sentiasa baca ayat kursi sama, lepas mayat baca ayat kursi sama, apabila dia mati, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Lah ni tak boleh masuk syurga dengan sebab apa? Hidup. Mana mati boleh masuk syurga lalu. Ni daripada Nabi. Sebab tu setiap perkataan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita menafikan hadis tersebut, boleh rosak juga akidah. Kita tak mengaji, kita kata bila masa Nabi kata gitu. Kita tak mengaji, kita tak belajar. Dan apabila kita menafikan salah satu sunnah ataupun yang dikeluarkan oleh Nabi, boleh rosak juga akidah kita. Ni Nabi kata direct ni. Setiap kali lepas mayat siapa baca ayat kursi, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Hak menegahkan dia masuk syurga itu hanyalah mati saja. Lepas pergi kat mati itu syurga. Tapi kita baca ayat kursi, tahu dah Nabi kata, lepas baca ayat kursi mati itu boleh masuk syurga. Agak-agak kita nak mati dah. Agak-agak nak mati dah. Nabi kata, siapa baca ayat kursi lepas mayat, baca semua ayat kursi lepas mayat ni, dia tak boleh masuk syurga kecuali mati. Baru boleh masuk syurga. Dah kita nak mati dah ni. Dah nak hidup lagi, biar syurga ada depan pun dah. Nak hidup lagi tak senya kita ni mati. Walaupun hakikatnya kita semua ni akan mati. Kalau boleh tak say mati lagi. Nabi kata mati yang menghalang kita untuk masuk syurga. Sebab itulah
bacalah ayat kursi setiap kali selepas solat. Kalau kita dengar ada ustaz mari ayat dak zikir lepas mayat itu bid'ah. Maknanya banyaklah sini mungkin tak siapa lagi dak. Rajin dengar kau. Tak rajin dengar lagi sini dak. Alik-alik ni ada dah. Maknanya ada sebagai ustaz tu dia kata zikir lepas mayat ni bid'ah. Gapo mana bid'ah? Bid'ah ni hak Nabi tak buat. Dia kata Nabi tak buat apa. Padahal banyak riwayat tak mengatakan Nabi buat, tapi dia kata Nabi tak buat. Ada. Dah. Kalulah kata bid'ah lepas mayat tu zikir, kita nak buat gapo lepas mayat? Joget. Kalau orang hak malah zikir dah sedap dia. Dah, kata Nabi tak buat. Bila kata Nabi tak buat tu benda tak betul. Bid'ah ni. Apa makna bid'ah? Bid'ah ni kata Imam Syafi'i rahimahullah, dia terbahagi kepada dua. Yang pertama bid'ah hasanah. Yang kedua bid'ah dalalah. Gapo makna hasanah? Iaitu walaupun Nabi tidak pernah buat, tapi benda tu tidak ada zaman Nabi. Dan benda tersebut tidak dilarang di dalam syariat. Benda tu adalah dia panggil bid'ah hasanah. Benda yang tidak dilarang, tak berdosa, buat lebih baik. Bid'ah dalalah, hak memang Nabi tak buat, hak memang dilarang di dalam syariat. Hak tu dia panggil bid'ah dalalah. Gapo makna dalalah? Iaitu bid'ah yang sesat. Hak sesat baru kita tolak. Dah, hak tak sesat ni mana boleh kita tolak. Maknanya kalau kita nak kata bid'ah, kita tengok. Okey, contohlah ni kita ambil. Kalulah kata bid'ah ngaji Quran. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Quran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang sahabat-sahabat tulis Al-Quran. Hanya boleh ngapa saja. Zaman Nabi tak ada orang tulis Al-Quran. Tak ada. Ngapa? Hak tulis ni siapa dia? Iaitu zaman Saidina Umar. Saidina Umar hak tulis Al-Quran zaman dia. Dia takutnya ada sebagian sahabat ni lupa. Tulis di pelepah tamat. Bila tulis dah siapa pula hak bukukan Al-Quran? Hak bukukan iaitu Saidina Osman. Benda hak Nabi marah belakang ni. Dah kalau kata bid'ah Saidina Umar tu masuk neraka. Padahal Nabi janji syurga. Saidina Osman ni masuk neraka. Dah kan Nabi janji syurga. Zaman Nabi Quran ni tak ada baris. Tak ada baris, tak ada titik. Agak-agak lah ni kalau tak ada baris, tak ada titik, kita boleh baca ke tak? Hak ada baris pun tak boleh nak baca. Dah, hak ada baris, hak ada titik. Ada baris, ada titik, boleh kira lagi tak boleh baca. Ada tok guru tak boleh nak baca juga. Ni berat lagi. Dah, nak zaman Nabi ni tak ada. Memang baris tak ada. Dan kerajaan Uthmaniyah dulu baru mengeluarkan dak hak berbaris dulu tak ada. Zaman Saidina Umar tak ada lagi. Kalau tak ada baris kita selok nak baca. Nah, sedangkan benda tu dilarang. Kalau kata bid'ah, maknanya kita sudah buat perkara yang bid'ah daripada dulu lagi. Tapi tak. Dah, maknanya kita kena faham apa makna bid'ah. Dah. Sebab tu kata Imam Syafi'i dia ada dua lah. Hak baik dengan hak sesat. Hak baik ni tidak dilarang oleh syariat. Maknanya kalau hak sesat tu, tu sudah tentu dilarang oleh syariat. Okey. Kadang-kadang ada juga hak marah orang buat tahlil pun marah dah. Sini tak ada lagi kan? Sini ada dah. Kau ada? Ada. Orang buat tahlil pun dia kata bid'ah. Baca Yasin pun dia kata bid'ah. Dak ngaji 40 orang mati kata bid'ah. Dah hak tak bid'ah hak mana? Hak tak mayat tak bid'ah pula. Hak tak tutup aurat tak bid'ah pula. Hak buat benda baik tu jadi bid'ah. Ni hak jadi masalah. Okey. Dan dia sebut tadi dia kata iaitu baca ayat kursi, maksudnya Allah itu tiada Tuhan melainkan dia. Allah itu tiada Tuhan melainkan dia. Ni kena ngaji tauhid
Allah lagi, Tuhan lagi. Dah, Allah itu nama bagi zat Tuhan yang wajib ada dan wajib disembah. Kita tak boleh nak meletakkan. Dah, kalau kita kata Allah tu Tuhan, betul ke tak? Betul, tapi tak berapa tepat. Dah, maknanya Allah itu adalah nama bagi zat Tuhan yang wajib ada dan wajib kita sembah. Tu mana Allah. Sebab tu dia kata Allah itu tiada Tuhan melainkan dia. Dia tak kata Allah itu tiada Allah melainkan dia. Dah, faham tak ni? Allah Tuhan khusus bagi orang Islam. Allah dikata tiada Tuhan. Bapa dia tak kata Allah itu tiada Allah. Dia kata Allah itu tiada Tuhan. Bila kata Tuhan, Tuhan ni umum. Bila kata Tuhan, Tuhan tu umum. Sebab tu di dalam Al-Quran apabila sebut Rabb ni biasa dia akan disandarkan dengan kalimah-kalimah yang lain. Seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia tak kata Alhamdulillahi Rabbi. Tak ada. Mesti ada sandaran. Sebab bila kata Alamin, Tuhan sekalian alam Allah. Kalau kata Tuhan saja, itu umum. Dan umum maknanya orang Kristian dia ada Tuhan dia, Yahudi dia ada Tuhan dia, Cina dah keling dia ada Tuhan dia. Dan Tuhan khusus bagi orang Islam iaitu Allah. Okey. Yang maha hidup lagi maha mengurus. Dan Allah Taala itu hidup. Dalil dia Allah Taala hidup sebab kita hidup. Itu dalil akal. Sebab tu kita kena ngaji tauhid. Dah. Dan dalam kitab matan Ummu Barahim dia kata al-hukmu aqli yanhasiru ila salasati aqsamin. Hukum akal itu terbahagi kepada 3. Wajib, mustahil, harus. Ni kita kena ngajilah. Dah, okey. Lepas tu dia kata yang maha hidup lagi maha mengurus, tiada mengantuk dan tiada tidur. Allah Ta'ala tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Jangan kita mikir pelik-pelik. Kalau kata ngantuk, kalau kata tidur, tu bukan Tuhan, tu makhluk. Faham tak? Selain daripada Allah, semuanya dia panggil makhluk. Okey. Sebab tidur tu tak layak bagi Allah. Tidur tak layak bagi Allah. Serupa dengan hidup tadi. Hidup kita ada nyawa. Kalau kita ni tak ada nyawa, boleh hidup tak? Tak ada nyawa, boleh hidup tak? Ada tak benda yang hidup tak ada nyawa? Benda hidup tak ada nyawa. Sudah. Nah, sini ada ngaji tauhid tak? Ada. Benda hidup tak ada nyawa, ada tak? Kita ni hidup berhajat kepada nyawa. Maknanya kita makhluk berhajat kepada makhluk juga. Nyawa tu makhluk juga. Ada ke tak benda yang hidup tapi tak ada nyawa? Ada tak? Sudah. TB. Betul juga. Pokok ada nyawa pokok. Pokok bila nak mampu dia kena tarik ke malaikat Israel juga ke? Pokok ada nyawa tak? Makhluk tak ada. Dan dia hidup dengan cara dia. Maknanya pokok tu hak tak ada nyawa boleh hidup, apatah lagi Allah. Faham tak ni? Dan cara dia hidup dia lagu mana? Wallahu a'lam. Allahu a'lamu bimuradi. Allah Ta'ala saja hak tahu dengan kehidupan dia. Kita tak ada cara. Mana kita kena letak dia hidup. Hidup dia lagu mana? Wallahu a'lam. Dia hidup tidak bertempat, tidak bangun, tidak tidur. Lepas tu tak duduk. Allah Ta'ala tak duduk, tak bangun. Lepas tu lagu mana? Allah Ta'ala tak duduk dan tak bangun. Kita ni ada masa kita duduk, ada masa kita bangun. Allah Ta'ala tak duduk, tak bangun. Dah gapo pula? Tak duduk, tak bangun. Allah lah tu. Kalau kita letak Allah Ta'ala tu duduk, dia tu makhluk. Kalau kita letak Allah Ta'ala tu bangun, dia tu makhluk. Dah ada ni. Dah buat apa pula?
Bangun tu sifat makhluk. Duduk tu sifat makhluk. Benda yang menyamai. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala tidak menyamai dengan gapo pun. Tak boleh kita nak meletak Allah Ta'ala sama dengan makhluk. Tidak boleh. Walaupun di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut yadullah fawqa aidihim. Tangan Allah itu di atas tangan-tangan mereka. Gapo mana tangan sini bukan tangan serupa kita. Kita tak boleh nak kata Allah Ta'ala tu ada tangan tapi tak serupa dengan kita. Tak boleh. Ada. Nah, kadang-kadang memang dalam terjemahan ada dia tulis tangan. Kita pun kata Allah Ta'ala tu ada tangan. Tangan lagu mana? Tak serupa dengan tangan kita. Tangan hak biasa dia, tangan hak lagu dia. Tak boleh. Tangan tu tak layak bagi Allah. Lepas tu nak kata apa? Batu ulama menyebut, dah ulama kata benda ayat mutasyabihat ni memang kita kena tafsir dia. Tafsir lagu mana? Iaitu yadullah bermakna kekuasaan Allah. Qudrat Allah. Kita tak boleh nak letak ikut dat. Jangan duk mari Allah Ta'ala ada tangan tapi tak serupa dengan tangan kita. Dah tak boleh. Lepas tu lagu mana? Tak payah pelik tangan kita dengan tangan sayang kita serupa dah. Tu tak serupa dah. Nah, apatah lagi Allah. Dah? Okey. Baginya apa yang ada pada sekalian langit dan bumi, dah bagi Allah apa yang ada pada sekalian langit dan bumi semua hak Allah Ta'ala belaka. Kita ni hak Allah. Segala benda hak di langit dan hak di bumi ni semua itu hak Allah. Kita sendiri hak Allah. Berapa lagi kita nak sombong? Berapa lagi kita nak takabur? Sebab kita ni hak orang. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka dengan nikmat mana lagi hak kita nak dusta? Nikmat mana lagi hak kita tak perhati ni? Wiga tu tak cukup, wiga ni tak cukup. Dak suruh mari maya jemaah, tak pergi hadir dalam majlis ilmu, tak pergi, tapi masih ambil lagi hak Tuhan. Agak-agak kalau Tuhan minta dak bayar nyawa ni, agak-agak mampu dak kita nak bayar? Dak mampu. Dak. Allah Ta'ala tarik nikmat sikit lah. Nikmat apa? Nikmat daripada gigi sihat. Iaitu gigi sakit. Bila sakit gigi sedap duduk dah. Nah, cucu duduk berok pun nak marah cucu. Sepak cucu. Dak ki sakit gigi. Kinya sakit gigi. Tak boleh serba-serbi, tak boleh. Dah jadi benda tersebut hak Tuhan belaka. Tapi masih ada lagi kita ni sombong. Nak sombong ki gapo dak tahu. Dah, kalau kita contohlah seorang pekerja, dah masuk dalam rumah toket. Pekerja ni masuk dalam rumah toket, boleh tak dia nak buat macam rumah dia sendiri? Cuba cerita Doremi, Doremi. Nah, masuk rumah orang minta kerja, dia buat macam rumah dia. Tanya dah. Suruh main serupu sedap. Dia nak minta kerja, suruh orang main serupu. Maknanya gitu. Kita ni sebagai hamba Allah, tak boleh nak sombong. Tak boleh nak buat macam hak kita. Bini kita bukan hak kita. Anak kita bukan hak kita. Anak kita hak Allah. Bini kita hak Allah. Tok laki kita hak Allah. Hak kita gapo je hak kita ni? Agak-agak gapo? Tahik sekara. No, hak lain tak ada. Sampai satu tahap ada orang sakit jantung lah, Allah Ta'ala tarik slow-slow. Sakit paru, sakit buah pinggir, sakit kaki habis. Allah Ta'ala tarik slow-slow. Apa? Bukan hak dia, bukan hak kita. Semua sekali hak Allah. Sebab tu tak perlulah kita sombong. Sombong ni salah satu daripada sifat-sifat syaitan. Syaitan ni masuk neraka dengan sebab sombong, dengan sebab takabur. Dan apabila Allah Ta'ala perintahkan supaya sujud kepada Nabi Adam, dia tak saya sujud. Tak saya sujud. Kerana sombong. Aba wastakbar, dia enggada, dia sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia adalah tergolong dalam golongan yang kafir. Na'udzubillah. Tiada siapa yang dapat memberi syafaat melainkan dengan izinnya. Tak ada pun boleh memberi syafaat melainkan dengan izin Allah.
Nabi SAW boleh memberi syafaat kepada umat dengan izin Allah. Budak kecil mati dah, yang mana tidak balik dia boleh bagi syafaat kepada mak ayah dia, kecuali budak yang kafir. Budak kafir apabila mati sebelum balik dia dimasukkan ke dalam syurga Allah juga. Japak, jalima, jahannam, mati orang kafir masuk ke dalam syurga Allah, tak boleh bagi syafaat. Orang Islam mati sebelum balik, budak yang mati sebelum balik boleh dimasukkan ke dalam syurga Allah. Dan boleh bagi syafaat kepada mak ayah, boleh bagi syafaat hak mati kecil. Kalau ada anak kecil boleh anak bunuh kalau masuk syurga. Jangan. Kerana kita nak masuk syurga ni kita bunuh anak kita hak tak balik lagi. Dah apa mau bunuh dia? Nak masuk syurga wi syafaat tu tak boleh. Dan syariat kita ada, dan syariat kita lagi. Orang tahfiz boleh bagi syafaat kepada 10 adik-beradik dia, 10 adik-beradik. Tak boleh bagi syafaat. Tapi semua dengan izin Allah. Ada sekadar tahfiz tidak beramal dengan Quran tak boleh juga. Tahfiz tapi tak beramal dengan Quran tak boleh. Maknanya tahfiz hak betul-betul tahfiz. Banyak lagi golongan yang boleh bagi syafaat. Orang yang soleh boleh bagi syafaat. Banyak lagi. Siapa lagi? Ulama-ulama boleh bagi syafaat. Tidak boleh bagi melainkan dengan izin Allah. Boleh bagi melainkan dengan izin Allah. Semuanya dengan izin Allah. Batu berdoalah kita, isfa' lana ya Rahman, isfa' lana ya Syafi'. Berilah syafaat kepada kami wahai Tuhan yang Maha Pemurah, wahai Tuhan yang Maha Pengasih, beri syafaat kepada kami. Sebab kita masuk syurga bukan dengan amalan kita. Masuk syurga kita ni dengan syafaat Allah, dengan kasih sayang Allah. Dia mengetahui apa yang ada di hadapannya dan di belakang mereka, dan segala benda Allah Ta'ala tahu. Sifat dia sebut di dalam Matan Umum Barahin, dia kata sifat mengetahui Allah Ta'ala itu merangkumi seluruh apa yang ada, seluruh makhluk. Seluruh makhluk Allah Ta'ala Maha mengetahui. Tiada siapa yang dapat menguasai ilmunya kecuali apa yang dikehendakinya. Tiada siapa yang dapat menguasai ilmu kecuali apa yang dikehendakinya. Tak boleh nak lawan. Ilmu Allah Ta'ala ni ibarat ilmu yang kita dapat, kita ada pada hari ni, ibarat jagung jadi rendah dalam air laut. Titik daripada jagung tu, tu baru hak dia bagi kita. Hak benda hak dia tak bagi banyak. Hak lain seluruh laut tu semua ilmu Allah yang kita tidak tahu. Nak tahu lagu mana? Makna alif lam mim kita dah tahu dah. Tak ada seorang pun ulama menetapkan makna alif lam mim, tak ada. Alif tak ada pun seorang ulama dah menetapkan. Sahabat-sahabat pun tidak tafsir pun tentang ayat tersebut kerana tak tahu. Kecuali ulama mutaakhirin, dia menetapkan alif itu makna nama Allah, lam itu latif, mim itu majid, itu kembali kepada Allah. Hakikat tak ada seorang pun tahu makna alif lam mim. Luahnya ilmu Allah. Hak tu sikit. Kadang-kadang kaf ha ya ain sad dan alif lam ra, tu kita dah tahu belaka tu. Kerusinya amat luas, merangkumi seluruh langit dan bumi. Dia tulis kursi ni. Jangan kalau kita tak ngaji kita kata kursi Tuhan ni luas. Kalau kursi dan merangkumi luas, merangkumi seluruh langit dan bumi, kursi Tuhan ni, Tuhan besar mana agak-agak? Tuhan besar. Kata kalau saya baju 3XL tak kira tu saya S tak sabar. Mesti besar. Kursi ni luas, Tuhan ni luas. Besar Tuhan. Sudah kita pun mari mikir, kalau kursi sama luas antara langit dan bumi, Tuhan ni setara mana? Jangan mari mikir gitu. Sebab ni kita perlu kepada pengajian tauhid. Dan makna kursi ni bukan kata kursi hak duduk tu.
Kursi ni bermakna ilmu Allah Ta'ala begitu luas. Begitu luas. Dan tidak pernah menjaga keduanya. Memang kerja Tuhan ni dia tak akan letih. Kalau letih tu bukan hak Tuhan dah tu. Okay. Dan dialah Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar. Hak ni pula. Dialah maha tinggi. Tinggi lagu mana pula? Besar pula, tinggi lagi, besar lagi. Dan hak ni semua kembali kepada keagungan Allah. Keagungan Allah. Bukan kata tinggi dia tu sama tingginya pokoknya. Tak sama besar dengan bukit. Bukan. Maknanya situ adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Isyarat. Dan yang keenam, wallahu alam saja. Ada nak tanya? Okey. Kita beli bagai. Penjual tu pun letak syarat boleh nak beli. Tapi tak boleh biar orang lain guna. Beli ni dia perlu kepada akad. Akad ni perlu kepada hak tukar milik. Maknanya apabila sudah menjadi hak milik kita, syarat tersebut tak jadi. Syarat tersebut tak jadi. Sebab apa kita nak letak syarat? Buat apa kita nak jual kalau kita letak syarat? Maknanya syarat tersebut tidak boleh, tak jadi. Boleh kalau demo nak beli motor ni, tapi jangan biar orang lain guna, demo sorang guna. Mana buat apa jual? Maknanya situ syarat tersebut tak boleh. Bila jadi hak kita, ikut kita nak buat apa pun. Bila jadi hak kita, dia tu tak ada hak. Dengan sebab apa? Dengan sebab akad tadi. Sebab tu pentingnya akad. Sebab bila kita akad, kita dipilih untuk khiyar. Khiyar ni dia diberi selama 3 hari. Kita contoh beli gapo, beli motor. Kalau kita beli mesin basuh, dia ada waranti selama setahun. Maknanya tak sampai setahun mesin basuh tu punah, boleh ditukar balik. Dalam Islam dia khiyar 3 hari. Kalau hak setahun 2 tahun lagi bagus. Lagi molek. Hak tak boleh, tak ada khiyar. Maknanya beli ni punah dia tak tanggungjawab. Tu tak ada gapo satu. Mana tak boleh bila punah gapo tu dia diberi pilihan. Maknanya kalau kita dah beli jadi hak kita, ikut kita nak buat gapo. Hak orang ni tak boleh. Tak boleh beri pinjam ni hak orang, bila hak kita ikut kita. Ada ya? Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, maknanya apabila hari kiamat tinggal syurga dengan hak lain, tak ada apa-apa jadi. Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan wa wajhu rabbika dzul jalal wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah Ta'ala kata semua benda atas dunia ni binasa belaka. Mana binasa ni? Hacul bu. Tak ada gapo satu. Dunia ni ibarat padang yang luah jadi. Hacul bu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal itulah hanya Allah. Allah Ta'ala yang maha mulia saja. Orang lain tak ada. Lepas tu jadikan pokok tak ada gapo satu. Sehingga malaikat Israel last kali dia diperintahkan untuk tarik nyawa dia sendiri. Tu last kali. Sebab apa dia kena tarik nyawa dia sendiri? Sebab kalulah kata malaikat Israel itu masih kekal, maknanya dia seorang tak cabut nyawa, dia akan bersalahan dengan ayat Quran. Allah Ta'ala sebut kullu man 'alaiha fan, setiap benda ni binasa. Dia kata malaikat Israel ada. Ada ni. Maknanya kalau kata ada bercanggah dengan ayat Quran, Allah Ta'ala perintahkan kepada dia suruh cabut nyawa sendiri. Hak tinggal wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal hanyalah Allah Ta'ala. Tu jah kekal. Lain hancur berlaku. Dah lagu mana masa tu? Wallahu a'lam.
dak hajul bu. Batu dak dalam Al-Quran al-qari'atu mal qari'ah yauma yakununna al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal 'ainil manfush. Pada masa tersebut, pada hari tersebut, apabila Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat untuk tiup sangkakala, yang pertama hacul bu, siapa ni? Manusia. Manusia ni akan terbang. Terbang seperti bulu-bulu terbang. Dan bukit itu akan hancur seperti debu. Hacul bu seperti debu. Lagu mana? Wallahu a'lam. Sebab tu di dalam Al-Quran ni kita wajib beriman kepada ayat Al-Quran. Wa ma al-qari'atu mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal 'ainil manfush. Fa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa hak berat timbangan dia, amalan dia di atas dunia itu juru, mari semua kawan ngajar, mari semua tempat majlis ilmu, mari jemaah semua, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan hidup dalam keadaan redha. Akan dimasukkan ke dalam syurga Allah dalam keadaan redha. Siapa ni? Hak berat timbangan dia. Wa amma man khaffat mawazinu, dan siapa hak ringan timbangan dia, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dikembalikan neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, gapo tu neraka hamiyah. Dan Allah Taala kata narun hamiyah, iaitu api neraka yang menjulang-julang panas. Pada masa tersebut anak bini kita akan lari belakang. Yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari tersebut, yauma yafirru mar'u min akhi, kita akan lari daripada saudara kita. Wa ummihi wa abi, bukan daripada saudara kita saja. Wa ummihi, dan mak kita. Wa abi, ayah kita. Kita tengok ayah kita lari. Kita tengok mak kita lari. Wa sahibatihi wa bani, kita akan lari juga daripada sayang-sayang kita. Atas dunia itu kita tengok ayah kita, kita sayang ayah kita. Kita tengok mak kita, kita sayang mak kita. Kita tengok anak kita, kita sayang anak kita. Nyamuk nak ketik pun tak boleh. Sayang, terlalu sayang. Tapi Allah Ta'ala kata pada hari tersebut akan lari berkeliaran. Wa sahibatihi wa bani, dan sahabat-sahabat kita pakat lari belakang. Wa bani, dan anak kita pakat lari belakang. Siapa nak cara kita? Agak-agak siapa nak cara kita? Tak ada. Kalau kita duduk dalam rumah, contoh kita duduk dalam rumah tu pun terbakar, cara mengejut api besar. Agak-agak kita nak selamat dok bagi-bagi hak lain. Pakai tubik dulu lah. Pakai tubik dulu baru ingat bini ada dalam. Dah ingat, biar dah mau boleh nikah seorang lagi. Nah, maknanya gitu. Tu atas dunia. Di akhirat kita nampak mak ayah kita, kita nampak, kita tengok sayang kita tengok anak kita, tengok belakang, tapi pada masa tersebut hanya kaku saja pakat lari. Takut ni, takut. Bila takut ada buat gapo dah. Itu kembali kepada amalan kita. Dan sebab itulah kita ni hidup hanya sementara. Nyawa Allah Ta'ala bagi pinjam, sihat Allah Ta'ala bagi pinjam, segala benda Allah Ta'ala belakang. Maknanya kita hanya ikut perintah Allah. Ada majlis ilmu, mari. Ada tempat orang ngajar, pergi. Tak kira siapa-siapa pergi. Dah, sebab tu kewajipan. Itu perintah Allah. Dah, kerana itulah salah satu bekal yang mana Nabi SAW sebut dalam satu hadis, man salaka tariqan yatlubu bi ilma sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar untuk mencari ilmu, berjalan untuk mencari ilmu, Allah Ta'ala akan menyenangkan jalan dia ke syurga. Nak masuk syurga ni mudah ke payah? Masuk syurga mudah ke payah? Mudah bagi orang hak mudah, payah bagi hak payah. Dan lah ni nak masuk jambai pun kena bayar. Takkan nak masuk syurga free. Dah, maknanya kena buat apa yang diperintahkan oleh Allah, kena tinggal apa yang dilarang oleh Allah, insya-Allah selamat kita. Wallahu a'lam. Ada ya. Gana-gana?
Aha. Okey. Kita nak pera, tak kira nak pera gapo pun tak. Nak pera menate kena ngaji bab pera menate. Nak pera orang pun kena ngaji bab pera orang. Dah. Bila kadang-kadang kita ni pera menate, ada benda yang mana tuai tu, contoh kita kata pera lembu. Dah. Pera lembu ni dia wajib yang pertama kerajaan bagi tempat mukallaf bermakna tempat ragu. Tempat kita ni ada tak tanah kerajaan khusus untuk tempat ragu bagi pemilik lembu, ada tak? Ada tak tempat kita? Sini ada tak? Ada, tak guna. Dah, sekarang ni kita nak pera lembu contoh. Wajib kita pera dan wajib kita kurung. Apabila kita kurung, lembu tu masih keluar untuk ganggu ataupun untuk makan tanaman orang gapo, kita tidak dikenakan doman. Apa makna doman? Ganti rugi tak kena. Tapi kalau kita ni jenis pera, tengok orang lain pera nak pera. Tak orang lain pera kurung, kita pera jenis tak kurung. Nah, kadang-kadang duduk jalan dengan lembu, ada ke? Waktu gorek duduk main dengan lembu ramai-ramai. Orang pergi sejik belakang dah. Dia duduk kat lembu lagi. Mana suara mana suara lembu tahu? Nah, maknanya apabila kita nak pera ni, kalulah kita kurung tu baik. Makan tanaman orang, nyusuh kat orang, ni kita tak kena ganti rugi, tak kena doman. Apabila kita lepas gitu makan tanaman orang gapo, hak tu kena doman, kena ganti rugi. Contoh orang tanam kobel. Tanam sayur, lembu makan. Dan bila lembu makan, siapa hak dosa lembu? Kau tuai dia. Kau lembu hak masuk neraka. Tak ada lembu masuk neraka dah. Siapa? Iaitu tuai dia. Kena bayar ganti rugi. Faham ni? Kita tengok tahu dah lembu siapa lagi minta ganti wajib. Bukan kata sunat, wajib kena bayar ganti rugi. Dah, kadang-kadang kena tepuh ke kereta. Bila kena tepuh ke kereta, orang minta ganti rugi tak ngaku lembu dia. Ada hak lagi tu. Kadang-kadang lembu orang masuk kawin lembu dia, tu jadi lembu dia. Hak jenis perangai lagu tu. Tapi bila kena tepuh ke kereta, tak ngaku. Dah, pernah berlaku ni. Di mana? Di Jabi, sampai Kuala Kobar tu. Lembu kena langgar. Nah, bila lembu kena langgar, jadinya tuan ni tak ngaku, orang tahu dah lembu dia, tak ngaku pasu dah. Dia kata, kita melihat lembu ni, kita pergi atas daging pondok. Orang pondok juga jadi masuk. Dah, padahal meleh-meleh dia tak atas-atas pun. Tak ada, orang tanya kita, dia ada atas daging ke pondok? Kata tak ada. Dia kata nak atas daging pondok. Dia kata bukan lembu dia, tapi orang tahu memang lembu tu lembu dia. Bila orang nak minta ganti rugi tak ngaku. Dah, bila lembu duk tahu lembu siapa, ngaku lembu dia. Gimari. Lembu siapa? Lembu kawin tu. Dah, maknanya gitu lah. Maknanya kena ngaji bab pera binatang. Dan kalau kita nak pera, kalau sekadar pera, wak nyusah kat orang bo pera. Dak melem-melem kat orang sejik makan pula. Dah, baru kau orang masa sejik. Dah, maknanya gitu. Kalau nyusah kat orang tak boleh. Ataupun ganggu makan tanaman orang beruk depan tangga rumah orang, hak tu tuai tu kena doman, mana ganti rugi. Kobel berapa ya? Minta ah. Dah, kobel 5 ya sekilo, dia makan berapa baku? Lembu tak makan sebutir. Dah, minta kena 50 ya, minta 50 ya. Dah, minta 100 ya. Nah, maknanya gitu. Tidak boleh dah. Nak pera burung ke, nak pera gapo ayam ke, ni perlu kepada belajar bab mega binatang ni. Syariat kita ni cukup lekat dah. Kita aja. Dah, jenis tengok orang pera nak pera. Ada. Okey. Ada yang tanya. Ada. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna hikmah wa ta'wil. Allahumma zidna 'ilman wa fiqh. Allahumma 'allimna ta'wil al-Quran. Allahumma aghnina bi'ilmi wa zayyib bihi aqilna bi taqwa jinna bil afiyah. Ya Rabbana anta ilahuna na'buduka jahil wa anta arzuqana man nafi'a. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin.